Saya mengajak kita bersama-sama berdoa sekali lagi untuk menyiapkan diri untuk firman Tuhan kita baca bersama. 我们要记录信息，先有一个祷告。 Tuhan berkatilah kami ketika kami sudah mengambil sakramen perjamuan kudus. Saat ini kami mau mengecap akan firman-Mu. 主，你赐福我们，我们已经领受了你的饼和杯，我们现在要进入你的信息。 Roh Kudus memberikan pencerahan pengertian kepada kami. 你的圣灵开启我们心中的眼睛，让我们能够明白你的真理， Dan singkapkan rahasia yang ada ya Tuhan. 把你的真理向我们启示出来， Sungguh biarlah kami juga boleh menghidupinya. 让我们能够照你的真理来生活。 Terima kasih ya Tuhan. 感谢主， Dalam nama Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名求， Amin. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita melihat dua ayat firman Tuhan, gitu ya. 我们来看两处的圣经， Roma pasal yang ketiga ayat 23. 罗马书的第3章23节。 Firman Tuhan berbunyi demikian, Roma pasal yang ketiga ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. 因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。 Lalu pasal yang ke-6 ayat 23. 然后是第6章的23节， Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. 罗马书的6章23节。因为罪的工价乃是死，唯有神的恩赐在我们主耶稣基督里乃是永生。 Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 主所爱的弟兄姐妹们， untuk mengawali khotbah ini saya mengajak kita berpikir sejenak, mengingat sejenak kembali sejarah gitu ya. 在这个祷告这个进入信息之前，我们想跟你们安静的来思想一个问题。 Ingat tidak ya kapan Perang Dunia Pertama berlangsung? 什么时候第一次的世界大战开始？ Ada yang ingat nggak ya? 有人记住吗？ Anak remaja yang masih sekolah, ingat tidak? 青少年们还记得吗？ Kapan Perang Dunia Pertama berlangsung? 那什么时候是那个世界大战的第一次的开始？ Ada yang ingat nggak? Wah nggak ingat, aku belum lahir gitu ya. 不记得了，因为我们那个时候还没有出生。 Iya. Perang Dunia Pertama itu berlangsung pada 1918. 1819年。 1918. 1918。哦，1918。 1918. Pada waktu itu ada seorang dokter yang sangat terkenal. 那个时候有一名非常出名的医生， Thomas Schneider. 他的名字叫 Thomas Schneider。 Dia adalah seorang dokter kepala urologi di daerah Permanente di Medical Center di California. 他是在那个地方的一个很出名的医生。 Pada waktu Perang Dunia sedang berlangsung waktu itu, 当那个第一次的世界大战爆发的时候， sebenarnya dalam waktu yang bersamaan ada sesuatu yang jauh mengerikan sedang berlangsung. 在那个战争爆发之前，有一件更可怕的事情。 Pada waktu dikatakan dunia sedang terjadi apa yang disebut dengan wabah flu global. 那个时候有那个这个世界有一种的瘟疫， Wabah flu gitu ya. Apa ini? Sangfung Sangfung kira-kira 感冒 gitu 的 ya. 那种非常的， Mungkin sekarang kayak flu burung kira-kira gitu deh ya. 就好像现在的那个非典型的那样的一种的瘟疫。 Nah, dokter ini adalah dokter yang menyelidiki dan menangani gejala flu waktu itu. 这个医生呢，就是在那个他就是管理，也是他在研究的对付这样的一个病菌的一个医生。 April 1918. 在那个1918年的 April 4月份的时候， di koran-koran memuat berita tentang Perang Dunia Pertama. 在那个时候的报刊的出现了世界大战的第一次世界大战要爆发了。 Tetapi di halaman depan koran itu 但是在这个报刊的最前面， juga dilaporkan seorang prajurit di Kansas yang sedang sakit berobat di rumah sakit.
他有报道的一个士兵，他那个得到了这样的一种疾病， Dia mengeluh sakit, nyerinya, dadanya sesak dan demam. 他的感到呢呼吸都有那个困难，这个肺部呢很难受，而且那个发的高烧。 Dan melalui seorang yang sakit ini, akhirnya penyakit ini menyebar. 就是因为这个人的身体感染了这个病菌，然后呢，这个瘟疫就传开了。 Pada akhir minggu ini, itu 48 tentara meninggal. 到了一个礼拜的时间的过程当中，那么就有几十个的48名的其他的士兵受到的感染而死亡。 Dia bukan mati ditembak. 这些士兵呢，勇敢的士兵们不是死在战场上被射击而死的，而是死在瘟疫当中。 Tapi dia mati karena flu. 就是因为的这种的感冒的病菌。 Di sini dikatakan 6 juta meninggal karena flu. 这里有报道说是那么巨大的那个人的因着这样的一种的病菌而死亡。 Flu ini sesungguhnya berasal dari Amerika. 这个病毒呢，它是从美国传来的。 Pada waktu perang berlangsung, lalu tentara Amerika ini menyeberangi lautan Atlantik. 他们那个时候要进入的太平洋。 Waktu itu banyak tentara yang ada di dalam kapal perang itu sudah terjangkit flu ini. 有许多的士兵，当他们要进到那个作战的期间，他们的身上已经带着这个病毒了。 Sebagian meninggal dalam perjalanan di laut. 有的已经在这个的那个舰艇上呢，他们已经死亡了。 Tapi sebagian sampai ke daerah dataran Eropa. 那么有一部分呢，他们是来到了欧洲的，他们要请战的地图。 Di Italia, di Jerman, Prancis, 在意大利、法国、德国， bahkan di Inggris. 在英国， Tapi kemudian hari virus ini dikenal sebagai virus Spanyol. 这个的病毒叫做西班牙病毒。 Kenapa? 为什么呢？ Karena ketika tiba di Spanyol, 因为当这个士兵进到西班牙的时候， virus ini terus berkembang dan negara ini menganggap enteng. 那个时候他的病毒已经开始扩散了，然而这个的国家里面的人却忽视的，没有去重视它。 Dalam waktu yang tidak terlalu lama, 8 juta orang mati. 在不久的时间里，就有8 800万的人 Ya, 死 Pak 亡。 Paiwan. Tidak terlalu lama, 8 juta orang meninggal. 不久的时间里，很快的就有这么多的人死在这个病毒之下。 Ini kondisi berperang waktu itu. 那这个是当时那个大战的情形。 Ini kondisi barak rumah sakit yang dibangun. 那个是那个临时的那个抢救的那个场所。 Ini Anda lihat baraknya, orang dirawat menggunakan tempat seperti ini. 他们就用了这样的一个地点呢，及时的抢救了在那边抢救这些的病人。 Pada musim gugur, virus ini kembali lagi dibawa dari tentara yang pulang masuk Amerika. 当那个秋天来到的时候，这个病毒呢又进到了在这些士兵的身上，带着这些病菌又传染开了。 Waktu itu mereka tiba di kota Boston dikatakan. 当他到了波士顿的时候， Pada waktu itu terjadi kematian 800 orang meninggal. 有800 orang. 有800人因着这个病毒的侵入而死亡。 Ini waktu mereka pulang, tentara itu sambil pakai masker. 当这个部队回来的时候，他们都戴着口罩。 Ini kondisi mereka yang dikuburkan bukan karena meninggal karena perang, tapi 这里 karena 的一 virus 个 flu itu. 是许多人在埋葬的这些因着瘟疫而死亡的士兵，不是因在战场上死，而是因瘟疫而死亡。 Seorang perawat yang bernama Josie Brown dia mengatakan, 一个护理工作人员他这么说： kamar mayat dikemas hampir ke langit-langit bangunan itu. 那个时候死人堆起来的很高，好像一大堆的要高的顶天， Dengan tubuh yang dikatakan ditumpuk satu di atas yang lain. 一个一个的这样的叠上去。 Para pemeriksa bekerja siang, lembur, dan malam. 那些许多抢救的人员夜以继日的在那边抢救他们。 Setiap kali Anda melihat truk merah besar datang, 当他们看到那个 ya, maka di situ penuh dengan orang yang mati karena flu 那个有 itu. 红的卡车来的时候，那个都是带着那些的尸体。 Waktu itu orang yang terinfeksi kurang lebih 5 juta orang, 500 juta orang. 有许多人就在这一场的瘟疫的里面而死亡。
ada 50 sampai 10 juta orang meninggal dalam waktu itu. 在那个的时间点里面，就有这么多的人死亡。 Lebih banyak daripada korban perang dunia pertama. 这些人的死亡的数字呢，远超过在战场上战死的战士。 Virus ini relatif sangat amat kecil sekali. Ini virusnya. 这个那个病菌，它是一个非常细小的，是肉眼看不到的东西。 14.000 kali lebih kecil dari sebuah titik yang berdiameter 8/1000 inci. Wah, saya nggak tahu bagaimana ukurnya. 我们不能够想象出来，就是非常微小的，让我们没有办法肉眼来看，可能在显微镜底下看也是很小的东西， Mata ini nggak ketok. 肉眼看不见， Harus pakai kaca pembesar 要 mikroskop. 用那个显微镜来看， Sangat luar biasa kecilnya. 非常的微小。 Tetapi yang kecil ini membawa satu dampak yang begitu menakutkan. 就是因为它这么小，但是它带来的后果是不堪设想的后果。 Dari satu tentara yang sakit menyebabkan begitu banyak orang mati karena penyakit ini. 因着一个的士兵传染到这个病毒，以致带来了这么多人的一个死亡的一个惨剧。 Hari ini engkau dan saya sakit flu gampang, panggil dokter Nugroho. 今天你我 Sembuh kita. 如果有那个伤风感冒，很容易我们叫普通话医生，我们就痊愈了。 Tapi waktu itu mereka mati. 但是那个时候他们的死亡， Dosa ini adalah seperti virus. 所以罪就像这个病菌一样。 Seringkali kita menganggap dosa itu hal yang sepele, yang kecil. 常常我们以为罪只是非常微小的一件事情， Kita mengabaikan, kita meremehkan. 我们常常忽略它，我们不去重视它。 Tetapi dosa itu sesungguhnya. 但是其实罪 Alkitab mengatakan upahnya adalah maut. 罪的工价乃是死。 Ketika manusia waktu itu negara Spanyol meremehkan virus ini, 因着那个时候，西班牙的政府他们没有重视到这个病毒已经发生了， maka negara ini mati paling banyak. 所以呢，这个国家里面它的死亡的人数达到了最高。 Maka orang mengatakan flu ini dinamai flu Spanyol. 所以这一种的感冒的病菌呢，人家就称为西班牙的病毒。 Dalam kehidupan kita hari ini, 今天我们的生活当中， seringkali kita melihat dosa itu seperti virus dan kita anggap enteng. 我们常常把那个这个的罪看成也是像一种病毒一样，非常的微小，没有去重视它。 Alkitab mengatakan dosa adalah satu fakta yang Tuhan singkapkan. 这一个的事情呢，圣经里面讲到了罪呢，是神自己把它揭开来， Supaya manusia boleh melihat realita kebenaran itu. 让人能够看到罪的可怕的一面。 Dan dari satu orang berdosa menyebabkan semua keturunan manusia berdosa. 因着一个人的罪，把这个罪就带进了人类，所有的人都成了罪。 Paulus melihat kebenaran ini sangat jelas. 保罗看到的这个真理看得非常的清 Dia 晰。 mengatakan sama seperti dosa telah masuk ke dunia oleh satu orang. 他说，罪到这个世界有一个人带进来了， Dan oleh dosa itu juga maut. Demikian maut itu menjalar ke semua orang. 因着这个罪呢，它的工价就是死亡，这个罪呢就带进了所有人，带到了灭亡里面去。 Karena itu semua orang telah berbuat dosa. 因为所有的人都犯了罪， Dari satu orang yaitu Adam dan Hawa. 因着亚当与夏娃， Maka semua manusia dikatakan manusia berdosa. 那么所有的人都是罪人了。 Mungkin di antara kita ada yang bertanya, bagaimana mungkin dosa Adam saya juga ikut berdosa? 可能我们会问，那个犯罪的起初是亚当与夏娃，怎么我们也成了罪人呢？ Saya akan tunjukkan satu ilustrasi aja. 我来给你们看一个事实。 Pada waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, bayangkan posisinya ada di sini. 当神创造的亚当与夏娃的时候，那个时候的情形是这样。 Lalu akhir daripada zaman ada di sini. 当那个时候的标准在这里，现在呢在哪里？在这个位置。 Lalu pada waktu Adam jatuh dalam dosa, gambaran begini. 当那个亚当夏娃他犯罪了，他就跌下来了，也到了这个位置。 Dalam kejatuhan Adam, disinilah anak cucu dilahirkan. 当那个亚当跟夏娃他犯罪堕落的时候，他的子孙后代也就这样的跟来了。 Engkau mungkin di sini posisi jatuhnya.
可能我们的位置在这个地方， Yang jelas belum sampai akhir zaman. 可能还没有到这个末世这一个 Maka 的 di dalam kejatuhan ini Adam melahirkan dari satu generasi ke generasi, 亚当 termasuk engkau dan saya hari 就 ini. 把这个罪那个一代一代的传下来，以致到了我们。 Maka itu kenapa Paulus bisa mengatakan karena satu orang berdosa, semua manusia jatuh dalam dosa. 所以保罗在在那个罗马书里面说到，这就如罪是从一人入了世界，又是从罪来的。 Dosa adalah ketidakmampuan mereka meresponi taat kepada Tuhan. 因为了犯罪的缘故，人没有办法来顺服上帝。 Dan akibat daripada dosa itu mengerikan. 那么罪的最后的结局是非常的可怕。 Kita lihat akibat yang pertama. 我们看首先的一个结果是怎样的呢？ Akibat yang paling mengerikan dari dosa bukan engkau dipukul, bukan engkau sakit, bukan. Tapi yang paling mengerikan adalah putusnya relasi 最 hidup 的可 manusia 怕 dari 不是 Allah. 说我们被打，也不是说我们有什么病痛，乃是我们与神的关系割绝了。 Banyak orang tidak menyadari bahwa putusnya relasi hidup manusia dengan Tuhan itu adalah sanksi dosa yang paling mengerikan. 那么最可怕的就是我们因着罪的缘故呢，我们受到了，以为是最可怕的是受到了刑罚，罪的刑罚。 Pada waktu Adam jatuh di dalam dosa, 当亚当堕落犯罪， di dalam Kejadian sangat jelas melukiskan hal itu. 在那个创世纪里面很清楚的有这样的告诉我们。 Sebelumnya manusia menikmati satu relasi hubungan yang begitu intim dengan Tuhan. 当人与神的关系非常美好的时候， Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. 那是真正的一种幸福的光景。 Tapi sejak Kejadian pasal yang ketiga, 当进到第3节的时候，亚当堕落的时候， maka manusia terusir dari hadapan Tuhan. 那么人就被神逐出了伊甸园。 Sejak itu relasi manusia dengan Tuhan terputus. 就从那个时候开始呢，神与人就割开了。 Ini yang disebut dengan keterpisahan karena dosa. 这样的一个割绝，是因着罪使人与神的关系断绝了、割开了。 Padahal kita tahu tujuan manusia yang tertinggi adalah mengenal Tuhan dan berada dalam hubungan dengan pribadi Allah. 其实人最高的标准，能够活出最高的标准，就是与神有美好的关系，有神的同在。 Dosa membawa keterpisahan yang terelakkan dan keterpisahan itu adalah kematian. 那么与神割绝的最后的结果，就是走向成人。 Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, 主所爱的弟兄姐妹们， ketika dosa hadir dalam hidup manusia, 当这个罪来到了人的当中 manusia 的时候， terpisah daripada Tuhan. 人就与神割绝了。 Maka pada waktu itu manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah kehilangan kemuliaan Tuhan. 我们的人是照着神的形象被创造，当我们犯罪的时候，神的荣耀就离开了我们。 Manusia yang adalah wakil Allah untuk menjadi reflektor daripada kemuliaan, untuk mencerminkan kemuliaan Tuhan. 人是照着神的形象来创造的，在我们人的身上，应该是要彰显出神所有神的荣耀。 Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, semuanya itu menjadi rusak. 但因着人的犯罪，所有的一切美好都被破坏了。 Maka itu Tuhan mengatakan, manusia yang berdosa telah kehilangan kemuliaan Allah. 所以圣经里面清楚的告诉我们说，因着人的犯罪的缘故，亏缺了神的荣耀， Manusia ditinggalkan oleh Tuhan. 然后神就与他们割绝了， Manusia diusir keluar dari Taman Eden. 然后从伊甸园就被赶出去了。 Karena Allah kita adalah Allah yang kudus. 因为我们的神是圣洁的神， Yang tidak bisa berkompromi dengan dosa. 他不能够与罪妥协。 Yesaya mengatakan satu kalimat seperti ini. 以赛亚曾经这么说： Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. 神的膀臂并没有缩短，不能够拯救； Pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. 他的耳朵也没有发沉，不能够听见。 Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu adalah segala kejahatanmu. 乃是因着我们的罪，使我们与神割绝了。 Yang membuat dia Tuhan menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. 所以神就隐藏了，掩耳不听，不见罪人了。 Pada zaman Yesaya umat terus berdoa. 以致那个时代的人，他们一直的祷告，一直的恳求， Supaya Tuhan menyelamatkan, Tuhan melepaskan mereka. 要求神能够拯救他们脱离那个外邦的辖制。 Tapi umat tidak mengalami pertolongan. 然而他的子民，神没有
伸手拯救他们。 Mereka berpikir Tuhan tidak mendengar, Tuhan begitu jauh, Tuhan tidak sanggup menolong. 他们以为神的耳朵花成了，神离他很远了，也听不见了，看不到了。 Tapi Yesaya katakan tidak. 但是以赛亚说，并不是这样， Tangan Tuhan tidak kurang panjang. 神的手并没有缩短，不能够拯救。 Telinga Tuhan bukan tidak sanggup mendengar. 他的耳朵并非发沉，不能够听见。 Tetapi yang memisahkan kamu dengan Allahmu adalah dosamu. 因着你们的罪，使你们与神隔绝了。 Yang membuat dia menyembunyikan diri dari hadapanmu adalah segala kejahatan dan dosamu. 所有的一切都是因着自己的罪而造成的。 Dosa merusak semua relasi ini. 因着罪，使所有的关系被破坏。 Dari rusaknya relasi manusia dengan Allah. 神与人的这样的一个美好的关系，因着罪使我们隔绝了。 Maka membawa dampak rusaknya relasi suami istri, keluarga. 所以那个家庭的里面就出现了夫妻的问题。 Mulai saat itu Adam dan Hawa mereka saling menyalahkan. 到了那个时候，亚当与夏娃他们这彼此的推卸责任。 Sebelum jatuh dalam dosa, hubungan relasi suami istri begitu luar biasa indah dan bahagianya. 当他们还没有犯罪的时候，夫妻的关系是那样的和谐美好， Karena itu memang rencana Tuhan. 那就是神原来的美好计划。 Engkau dan saya menikah supaya hidup lebih bahagia. 那么他要人有婚姻的生活，就是要他们过得美满幸福。 Tapi berapa banyak pernikahan yang mengalami kehancuran hari ini? 但是现在有多少的婚姻都是不完美的婚姻？ Engkau tidak mengalami kebahagiaan tapi justru saling menyakiti satu dengan yang lain. 因着不但是没有彼此的这样的过和谐的生活，而且是彼此的伤害。 Suami menyakiti istri, istri menyakiti suami. 丈夫在那边伤妻子的心，妻子也在那边伤丈夫的心。 Itu karena apa? 那是为什么呢？ Karena roh dosa yang memisahkan relasi ini. 那就是因着罪的缘故，使这个美好的关系受到了破 Sehingga 坏。 Adam dan Hawa suami istri mereka saling menyakiti setelah dosa hadir dalam hidup mereka. 当那个亚当夏娃他们犯罪的时候，这个罪就这样的传承下来， Bukan saja berhenti sampai di sana. 不单单停止在这里。 Saudara sama saudara berperang. 那么兄弟的当中也有征战。 Kain membunuh Habil. 那么该隐他就杀了亚伯。 Ketika saya diingatkan konteks ayat itu, 当我来那个思想这样的一个前因后果的时候， saya sangat terkejut. 我感到非常的惊讶。 Anda tahu kapan Kain membunuh Habil? 你知道该隐是什么时候杀亚伯的呢？ Dalam konteks peristiwa apa Kain membunuh Habil? 在怎么样的一种情况下他杀了该隐呢？ Pernah pikir tidak? 该隐杀了亚伯呢？ Kapan Kain membunuh Habil? 在什么时候、什么情况下？ Dalam kondisi bagaimana? 那个时候的状况如何呢？ Pernah pikir tidak? 你们有没有注意到？ Kalau saya pikir saya sungguh takut ini. 我去思想、去看这一段圣经的时候，感到非常的可怕。 Ini dalam konteks beribadah. 那个时候是敬拜的， Mereka memberikan persembahan di hadapan Tuhan. 就是因为他敬拜他们献祭的问题。 Pada waktu persembahan sedang berlangsung. 就是在那个献祭的时候，因着该隐不满对亚伯的不满， Setelah peristiwa persembahan itu, Kain membunuh Habil. 就是他们因着献祭的时候，一个门悦纳，一个不门悦纳的时候，那么该隐就杀了他的兄弟， Mengerikan tidak? 岂不是很可怕的吗？ Ketika seseorang beribadah di hadapan Tuhan, 当一个人在神的面前敬拜奉献的时候， manusia bisa membunuh titinya. 作为哥哥的却杀了弟弟。 Kalau hari ini saya bayangkan di tempat ini 今 gitu ya. 天我们来想象，在我们当中， Ketika kita sedang beribadah, 我们正在敬拜， engkau memukul satu dengan yang lain. 你其中的一个打了另外的一个， Engkau bertengkar satu dengan yang lain. 你一个某一个又与另外的一个你吵起来打起来了， Mengerikan tidak? 岂不是一件很可怕的事情吗？ Bagaimana mungkin ketika beribadah, koko bisa bunuh adik? 怎么我们都不能够想象到，在敬拜的时候，作为哥哥的却杀了弟弟？ Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, 弟兄姐妹们， jangan heran kalau ada saudara bertengkar karena warisan. 所以兄弟当中呢有争吵因着财产而征战的，这并不觉得奇怪。 Ibadah aja saling membunuh kok. 在敬拜献祭的时候，却彼此的却杀了弟弟， Apalagi rebutan warisan tambah membunuh. 更何况是争财产。 Oleh karena itu sebagai papa-papa ya, atur baik-baik
jangan tinggalkan kesusahan buat anak kita. 所以作为父母的要好好的有一个安排，不要把这些的困扰留给孩子们。 Ketika kita pulang, anak berantem. 当我们回家的时候，离世的时候，可能后面的事情会很复杂的。 Dari relasi yang rusak dengan Tuhan membawa dampak relasi suami istri rusak, relasi saudara rusak. 因着人与上帝的关系受到了破坏，所以夫妻的关系也受到破坏，兄弟之间的关系也受到了破坏。 Ini karena dosa 这就是因着罪的原因， yang sering kita remehkan dan kita anggap kecil. 也就是我们常常忽略而不重视的问题。 Tetapi Alkitab mengingatkan ini sungguh sesuatu yang serius. 但是圣经里面告诉我们，这是非常严肃的一件事情。 Seperti satu virus Spanyol yang sangat amat kecil sekali yang tidak terlihat. 就好像我们刚才所说过的一个病毒、一个病菌，非常细小的，然而它却能带来许多的死亡， Tetapi itu akan mematikan. 让许多人死亡。 Dan dosa itu akan mematikan. 那么罪的后果也是这样。 Lalu yang kedua, 第二点， dosa bukan saja menjauhkan, memisahkan manusia dengan Allah. 那个罪使我们与神那个 Bukan saja 不单单是使我们与神远离了， Tapi juga memperbudak hidup kita. 也让我们成了罪的奴仆。 Ketika dosa hadir dalam hidup manusia, 当罪临到人类的时候， manusia terasing daripada Tuhan. 人就与上帝开始陌生了， Tapi juga membawa manusia ke dalam perbudakan. 然后人也在这个罪的里面受到了捆绑。 Paulus mengatakan dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 17. 保罗在罗马的第6章 Ayat 17. 第17节这么说： Dahulu kamu adalah hamba dosa. 你们以前是罪的奴仆， Dosa ini memberi upah kepada kita yaitu berupa maut. 那么罪的工价就是死。 Seringkali kita berpikir dosa itu satu perasaan yang tidak tenang gitu ya, perasaan salah. 可能我们常常以为的罪就是使我们感到不安，我们感到自己有一点的亏欠、歉疚而已。 Dosa itu seringkali kita hanya bayangkan dari sisi emosi saja. 常常我们把它理解为是一种发怒或者心情不平衡而已。 Tapi Alkitab jarang menggambarkan itu. 但是圣经并不是这么说的。 Alkitab justru mengatakan dosa itu adalah satu pribadi. 那么圣经里面告诉我们，罪是一个个人的事情。 Dosa itu adalah satu person, satu pribadi. 就是非常自己的个人的事情。 Dia katakan dalam ayat ini Roma pasal yang ke-6 23. Roma Dosa itu 第6 dikiaskan 章 sebagai pribadi yang memberi upah, membawa upah, 那么 membayar upah. 罪的工价就是死亡。 Upah ini, opsional ini sering dipakai dalam dunia militer ketika memberi upah kepada seorang prajurit. 就好像我们世界的这样当兵的人，如果他那个军队里面会给他酬劳， Tetapi dalam konteks Roma pasal yang ke-6 itu dikaitkan antara hamba atau budak. 在这里圣经里面它的比喻是一个主人跟仆人的关系。 Maka lebih baik kata upah di sini adalah uang saku seorang hamba atau budak. 那么这里讲到了就是那个一个主人给那个仆人的一些的零用钱。 Dengan kata lain Paulus ingin katakan, 保罗说， kalau kita menyerahkan anggota tubuh kita menjadi budak kecemaran, maka dosa menjadi tuan kita dan ia memberikan upah maut kepada kita. 如果我们让我们的身体作为罪的器具的话，那么我们就成了这个罪的奴仆。 Paulus mengatakan dalam diri saya tahu itu baik. 在那样的保罗说，在这样的一个情形里面， Aku tahu itu baik, 我想要行善， tapi aku tidak sanggup. 但是我行不出来。 Aku tahu ini jahat, 我知道那是恶， tapi aku lakukan. 我却偏偏行出来了。 Anda tahu kenapa? 你知道这是为什么的呢？ Karena dosa ini adalah satu pribadi yang mengendalikan hidup. 因为这个罪是你自己非常自己的一件事情，你又受到的奴役，你根本没有办法从罪中出来， Engkau tidak mau tapi dia mendorong engkau dan engkau lakukan. 因为他没有办法推动你去行善， Ini yang disebut dengan dosa. 这就叫做罪。 Jadi memperbudak hidup kita di hadapan Tuhan. 所以我们成了罪的奴仆， Dosa ini menyebabkan penderitaan, kesusahan dan kematian. 它带给了我们痛苦，带给了我们焦虑，也带给了我们死亡。 Maka itu Alkitab mengatakan pada waktu engkau makan, engkau pasti mati. 所以圣经里面告诉那个亚当夏娃说，如果你吃的时候，那个时候就必定死。 Secara fisik kita akan mati.
我们的身体是死亡的， Secara roh, engkau juga mengalami keterpisahan dengan Tuhan, yaitu kematian. 那么灵魂也经历了死亡，因为与神隔绝了。 Kematian kekal, penghukuman di neraka. 那个远远的死亡就是走向沉沦， Ini semua adalah akibat dosa. 这就是罪的结果， Ini adalah upah dosa yang akan engkau dan saya pikul. 这就是你我犯罪所带来的工价。 Paulus menunjukkan keseriusan dosa ini. 保罗对罪的问题非常的严肃， Bukan supaya engkau dan saya putus asa, bukan. 不是说让你我感到了失望， Bukan membuat engkau tambah susah dalam hidupmu. 不是他这样的警告我们，是让我们感到了更辛苦的活下去。 Tapi supaya engkau dan saya lebih berharap kepada Tuhan. 他是告诉我们，我们没有办法解决罪的问题，我们只需要依靠主。 Karena Paulus mengatakan upah dosa maut, tapi karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. 保罗在这里清楚地告诉我们说，因为罪的工价乃是死，唯有神的恩赐在我们主耶稣基督里乃是永 Karena 生。 dosa ini adalah tuan atas hidup kita, engkau tidak sanggup melepaskan diri. 因为罪成了你的主人，你成了罪的奴仆，所以你没有办法解决这个问题。 Kecuali ada satu tuan yang lebih kuat yang mengangkat kita. 除非有一位主更有权柄的主能够制服你的主人，让你得以释放。 Dan tuan yang lebih kuat itu adalah Kristus. 那么这位主就是我们所信的主耶稣基督。 Sehingga ia menebus kita, merampas kita dari tangan perbudakan dosa itu. Menjadikan kita hamba yang merdeka. 他让我们拯救我们从那个辖制你的那个罪的主人的手中给抢出来。 Saya tunjukkan satu ilustrasi ini. 我来给你们看一个故事， Adam Spencer dan Celine. 这里讲到了阿当。 Ya, 啊， ganteng nggak orangnya? 你们看这个是否很英俊漂亮的？ Ya, ganteng ya. Pasti dia ganteng lebih banyak sedikit dibanding dengan saya gitu ya. 他一 Saya 定 lebih 比我 akeh 漂 katanya. 亮。 Nah, ini ceritanya terjadi pada tahun 2012. Baru di 3 tahun yang lalu. 这就是2012年所发生的事情。 Adam ini adalah orang yang tinggal di daerah origin Amerika. 这个阿当他是住在的美国。 Satu waktu setelah dia tunangan dengan Celine ini, 当他跟这个 Sharon 那个恋爱的时候，订婚的时候， lalu mereka memutuskan untuk menghabiskan waktu mereka ke daerah Peru dan Bolivia, yaitu Amerika Latin, Amerika Selatan di sana. 他们就跟他们有一个约定，要到美国的某一个地方去。 Amerika Selatan, berarti Nanfang. Nanfang, Ya, Amerika Selatan. Dia pergi ke Peru, pergi ke Bolivia. 到他们所预定要去的地方。 Mereka menghabiskan waktu jalan-jalan di daerah Amazon kurang lebih 6 bulan. 他们有6个月的时间。 Pada waktu itu, 那个时 tanpa 候， sadar, pipi kanannya Adam ini seperti ada sesuatu yang tidak beres. 突然间，他的右边的这个脸颊里有一个东西出来。 Mulanya dia anggap, ini biasa lah, nggak apa-apa. 刚开始的时候，他以为是小事情一桩， Tapi akhirnya ternyata bekas itu digigit oleh satu jenis nyamuk yang bernama agas. 显然他这个脸颊里面是被一种的蚊子咬了。 Nah, pada waktu itu karena dia mengabaikan, akhirnya virusnya itu kecil juga dikatakan gitu ya. 刚起初的时候，他忽略了，没有去及时的处理， Akibatnya mukanya jadi begini. 后来他的脸就被这个细菌腐蚀坏了。 Gigitan yang kecil. 非常小的这个的蚊子咬到他的脸颊。 Dia pada waktu tiba di Bolivia, dia cari dokter supaya dikasih penicillin. 然后他就找了医生呢，给他们的药。 Tapi tidak bisa. 到那个时候已经没有办法 Sampai 痊愈。 akhirnya merah, akhirnya meletus keluar nanah. 后来那个就越发厉害了，而且有脓，然后又这个伤口又破裂。 Lalu pada waktu mereka kembali ke origin, dia cari 当他 dokter. 们再回来的时候，又去找医生， Tapi dokter di sana pun tidak terlalu bisa banyak membantu. 那边的医生已经无能为力了。 Akhirnya dia katakan, Coba, kami Pak. tidak tahu kapan ini akan berakhir.
itu hampir mengenai matanya dan cukup menakutkan. 他说不知道什么时候能够这个病能够得到治疗，而且这个病毒不断的扩散，要靠近了眼部。 Akhirnya dia bertemu dengan seorang dokter di mana William Mood di daerah Samaritan infeksi daripada klinik waktu itu. 然后他又遇见了一位医生， Maka dokter itu baru sadar kalau penyakit ini ada disebut dengan leishmaniasis kira-kira gini ya 只有 namanya. 这一位的医生他还懂得这一种的病的名字， Akhirnya diobati. 然后他就知道了这个病什么样的病，他开始 Nah, 给 ini 他 mulai 药， agak sembuh. 然后就 Ini kondisinya. 那 Ini 个 waktu pada di rumah 那 sakit. 个那个时候厉害的时候，就走到那个眼睛的这个靠近的部位。 Pada waktu diperiksa ke dalam tenggorokannya, 当他检查他那个喉咙， di situ ada banyak kayak ada apa ya putih-putih 有很多这个出现的白色的东西， yang berkembang di dalamnya ini. 而且就粘在他的那个喉咙的。 Dan ini bisa membunuh dia. 这样的病毒如果不及时处理，它就有生命的危险。 Akhirnya dia diobati kurang lebih 3 minggu, 21 hari di bawah dokter William ini. 然后呢，就在这个威廉的医生的3个礼拜的治疗下， Yang saya ingin katakan bukan soal virus ini, 我讲的不是重点，不是讲这个的病毒的， tapi ada satu kalimat yang dikatakan oleh Selin. 但是他 Selin 讲了一句话： Ada luka atau tidak, 有没有伤口？ dia masih jadi pria yang paling tampan yang saya kenal. 他是我心目中所遇见的最英俊的男人。 Ada luka atau tidak, sembuh atau tidak, 有伤口没有伤口，能够痊愈，不能够痊愈， dia tetap pria yang paling tampan. 他是我心目中最漂亮的男人。 Dengan kata lain, 换一句话说， ketika engkau jatuh di dalam dosa, 当我们堕落犯罪， Alkitab mengatakan kita kehilangan kemuliaan Allah. 圣经里面清楚告诉我们说，我们已经失去了、亏缺了神的荣耀。 Maka muka kita di mata Tuhan itu seperti itu. 我们的面容、我们的样子，在神的面前看起来就像这样的一个病患， Sesuatu yang begitu menjijikkan dan mengerikan. 是那样的污秽，是那样的难看。 Tapi Tuhan mengucapkan satu kalimat. 但是主对我们说这样恩爱的话， Walaupun kemuliaan Allah telah meninggalkan engkau. 虽然神的荣耀离开了我们， Engkau yang telah diciptakan menurut gambar dan rupa Allah telah rusak. 因为我们起初是照着神的荣耀的形象被创造的，然而这个形象已经离开了。 Dan mukamu menjadi begitu jelek. 那么我们在神的眼中看过来，就像这样的这一个人在患病期间这么难看， Seperti Selin berbicara kepada Spencer. 就像 Selin 对 Spencer 所说的这样的恩爱的话， Engkau tetap yang terganteng. 你是最英俊的。 Tuhan mengatakan aku tetap mengasihi engkau. 主对我们每一个说，你们是最漂亮、最英俊的， Itulah Alkitab. 这就是结果。 Ketika kita sadar hidup dalam dosa, 当我们醒悟到我们活在最终， kemuliaan Allah meninggalkan kita. 神的荣耀已经离开了我们， Muka kita menjadi begitu ngeri di hadapan 岂不 Tuhan. 是我们的脸在神的眼中看为是那样的 Seperti 丑陋？ Spencer di mata Selin. 就好像这一对的情人 Ya. 夫妻，他们所看对方是那样的难看， Tapi dia mengatakan aku tetap mengasihi engkau. 但是他的妻子对他说：“我仍然爱你。 Tuhan juga mengatakan kalimat yang ”sama. 主也对我们这么说。 Oleh karena itu kenapa Yesus hadir di dalam dunia ini? 为什么主耶稣来到这个世界？ Kenapa Yesus mati di atas kayu salib? 为什么耶稣要死在十字架上？ Supaya engkau tidak tinggal dalam kehancuran dan kematian. 以致你我不会在这样的一种污秽、肮脏而且难看的光景里面堕落沉 Di 沦。 atas kayu salib itulah Tuhan menyembuhkan engkau. 在那个十字架上，他医治了我们一切的疾病， Tuhan membawa engkau kembali. 他把我们带到他的怀抱。 Karena itu di dalam Efesus pasal yang keempat Paulus ngomong 所以在以 demikian. 弗所书的第4章这么告诉我们说， Ketika dia ngomong manusia yang baru setelah ngomong manusia yang lama. Efesus pasal yang keempat ayat 23 hingga 25. Supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta, berkatalah yang benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota.
就要脱去你们从前行为上的旧人，这旧人是因私欲的迷惑渐渐变坏的；又要将你们的心智改换一新，并且穿上新人。这新人是照着神的形象造的，有真理的仁义和圣洁。 Kematian di atas kayu salib, Yesus di atas kayu salib, 主耶稣死在十字架上， adalah menciptakan ulang hidup kita. 他是让我们能够恢复神创造起初的原来的那一份的 Supaya 荣耀， kemuliaan Allah yang hilang itu boleh dipulihkan kembali. 让我们失去的那一份的荣耀能够重新被恢复起来。 Oleh itu firman Tuhan mengatakan engkau berharga di mata Tuhan. 所以我们在神的眼中是看为宝贵的。 Yaitu orang yang sudah mengalami pemulihan dalam Kristus. 因着基督的救恩领导我们，我们重新被恢复过来。 Hari ini, 今天 dosa apakah yang masih membelenggu hidupmu? 有什么罪仍然捆绑着我们？ Tinggalkan itu. 我们把它放下， Berdoa dalam nama Yesus, patahkan itu. 我们靠主耶稣基督的名从中释放。 Kalau engkau masih tetap hidup di dalamnya, engkau akan mati. 如果你仍然要沉溺在罪恶当中，你的结局就是死亡。 Seperti virus Spanyol itu akan membuat engkau mati. 就像西班牙的病毒一样，让你得到的最终的结果就是死亡。 Seperti virus Agas ini akan membuat engkau mati. 也像 virus 那个阿特那样，如果不及时的处理，也只有等待着你的是死亡。 Tinggalkan itu. 让我们脱去这一切， Supaya hidupmu boleh dipulihkan dalam Tuhan. 让我们的生命放在主的手中，重新得以恢复。 Engkau boleh berdamai dengan pasangan hidupmu. 你会看到， Berdamai dengan pasangan 和 hidupmu. 你的配偶能够恢复关系， Engkau berdamai dengan saudaramu. 与你的兄弟能够恢复关系， Dan engkau berdamai dengan orang di sekitarmu. 与你的周围的人都能够恢复和睦的关系。 Pada waktu engkau berdamai dengan Tuhan, maka yang lain akan mengikuti. 当我们与神的关系协调和好的时候，所有的一切都跟着恢复了。 Ketika engkau belum berdamai dengan Tuhan, engkau tetap akan mengalami kesusahan hidup. 当我们跟神的关系没有搞好之前，我们所有的一切问题没有办法解决。 Berdamailah dengan Tuhan. 让我们与神和好， Tinggalkan dosamu. 脱去旧人， Keluargamu akan dipulihkan Tuhan. 你的生命、你的生活就会被恢复一新。 Relasi denganmu dengan saudaramu akan dipulihkan Tuhan. 你与兄弟姐妹之间的关系就能够重新得以恢复。 Upah dosa adalah maut, kematian. 罪的工价乃是死亡、沉沦， Tapi kasih karunia Allah 但是 adalah 神的 hidup yang 恩赐 kekal dalam Kristus Yesus. 在耶稣基督里乃是永生。 Amin. 阿门。 Tuhan ampuni kami, seringkali kami meremehkan dan bermain-main dengan dosa. 主，你赦免我们，我们常常忽略了一些问题，我们以为是小事， Kami tidak sadar bahwa akibat daripada dosa sesungguhnya adalah kematian. 我们没有真正的醒悟到罪的工价就是死亡。 Oleh itu Tuhan tolong kami, 主，你帮助我们， supaya kami memiliki hati yang waspada di hadapan Tuhan. 让我们能够有警惕的心，谨慎的活在你的面前。 Seringkali kami merindukan pemulihan yang datang daripada Tuhan. 我们常常渴慕我们能够被主所恢复， Seringkali kami berdoa dan mohon Tuhan menolong kami. 我们常常求主的帮助， Tapi Tuhan tidak mendengar. 但是好像主你没有听， Bukan karena engkau tanganmu kurang panjang. 不是你的膀臂缩短不能够拯救， Bukan karena telingamu tidak mendengar Tuhan. 不是你的耳朵发沉不能够听见， Tapi yang memisahkan kami adalah dosa dan kejahatan kami. 乃是因着罪，因着我们的恶行，使我们与主隔绝了。 Oleh itu ampuni kami ya Tuhan. 主，你赦免我们， Ampuni setiap kami yang beribadah pada pagi hari 你 ini. 赦免我们当中的每一位， Supaya relasi hidup kami dengan pasangan boleh dipulihkan. 让我们的家庭的关系能够得以恢复， Suami istri boleh menikmati kesukaan kebahagiaan yang datang daripada Allah. 夫妻能够享受和谐的生活，从神而来的喜乐， Saudara boleh mengalami pemulihan yang datang daripada 兄弟 Tuhan. 姐妹之间的关系能够得以恢复。 Sebagaimana terlebih kami dipulihkan dengan Allah. 更重要的乃是我们与神的关系得以 Terima 和好。 kasih ya Tuhan. 感谢主， Kami sadar kami tidak sanggup melepaskan diri. 主，我们醒悟到我们自己无能为力， Dosa menjadi tuan atas hidup kami. 因为罪成了我们的主人，我们没有办法解脱。 Syukur kepada Kristus yang telah merebut kami dari tangan si jahat. 感谢主，我们的主耶稣基督在十字架上为我们做拯救的工作。 Dahulu kami hamba dosa, 过去我们是罪的奴仆， tapi sekarang kami hamba kebenaran. 现在我们是你的仆人了。 Tuhan terima kasih. 主，我们感谢你， Kami adalah manusia yang telah diciptakan ulang oleh Engkau ya Tuhan. 我们被你重新恢复，得以你的荣耀。 Terima kasih ya Tuhan. 感谢神， Berkati umat-Mu.
赐福你的子民， berkati keluarga dan pekerjaan. 赐福我们的工作与家庭。 Dalam nama Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名求。